Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dalam channel ini saya ada berkongsi e-learning class, video-video PC dan aktiviti-aktiviti kegemaran saya. Saya juga ada menyediakan tutorial digital tentang pendidikan dan banyak lagi di bawah satu channel. Jadi, jika anda baru di sini, sila like, share dan subscribe kepada channel saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 3 bab 1, konsep pemikiran komputasional, bahagian yang pertama. Konsep asas pemikiran komputasional. Okey, pemikiran komputasional telah membantu manusia bagi menyelesaikan masalah secara sistematik. Selaras dengan perkembangan teknologi yang pesat, konsep pemikiran komputasional perlu diberi penekanan yang serius. Malah ilmu pengaturcaraan juga perlu dikuasai dengan baik bagi melahirkan generasi pencipta teknologi yang unggul. Okey, terdapat 4 teknik utama untuk pemikiran komputasional. Yang pertama, teknik leraian. Contohnya membolehkan jago catur menentukan pergerakan langkah yang boleh dibuat dan menganalisis setiap langkah. Yang kedua, teknik pengencaman corak digunakan untuk membandingkan corak perubahan cuaca. Ini contoh untuk teknik pengencaman corak. Teknik peniskalaan digunakan untuk mengenal pasti ciri-ciri penting sesuatu virus untuk memahami kelakuannya. Dan teknik yang terakhir, teknik yang keempat adalah teknik pengiklakan, melibatkan penghasilan model, formula dan algoritma seperti penghasilan kenderaan konsep dalam industri kereta. Seterusnya kita masuk 1.1 pembangunan atur cara. Ada 5 fasa pembangunan atur cara yang telah kita pelajari pada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Fasa yang pertama adalah fasa analisis masalah. Fasa yang kedua adalah fasa reka bentuk atur cara. Fasa yang ketiga, pengekodan. Fasa keempat, pengujian dan penyahpijatan. Dan fasa yang kelima adalah dokumentasi. Fasa-fasa ini perlu dihafal oleh para pelajar untuk memudahkan anda menjawab soalan dalam peperiksaan. Pemikiran komputasional ditaktifkan sebagai satu proses pemikiran yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri, berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Mari kita tengok fasa yang pertama, fasa analisis masalah. Mengenal pasti masalah, keperluan sistem, apa yang diperlukan oleh sistem dan perisian serta sasaran pengguna. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah untuk mengenal pasti input, proses dan output bagi atur cara yang akan dibina. Kita masuk teknik yang pertama untuk fasa analisis masalah. Teknik leraian. Teknik leraian digunakan untuk menganalisis masalah dengan memecahkan masalah-masalah yang besar kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Masalah yang besar, contoh membina atur cara yang mudah bagi mengira luas dan parameter sebuah padang. Dia pecahkan kepada 2 masalah yang kecil. Masalah kecil yang pertama ialah kira luas padang. Masalah kecil yang kedua adalah kira parameter padang. Ada 2 masalah di sini. Kita masuk fasa reka bentuk atur cara. Fasa yang kedua. Fasa reka bentuk atur cara. Yang pertama adalah menulis sudut kod untuk memudahkan kita melihat apa yang diperlukan oleh sistem perisian kita. Yang kedua, melukis carta alih, di mana flow ataupun carta alih untuk menunjukkan bagaimana carta alih program kita. Dan yang ketiga, mereka bentuk antara muka pengguna. Teknik yang digunakan di sini adalah teknik pengencaman corak. Selepas meleraikan masalah besar, setiap bahagian kecil atau masalah kecil akan dianalisis untuk mengecam corak-corak yang tertentu sekiranya ada. Pengecaman corak ini dapat membantu dalam mencari penyelesaian masalah dengan lebih efisien. Di sini saya telah tuliskan short form untuk teknik-teknik yang digunakan. TL ini adalah teknik leraian, menyusun kepada beberapa bahagian.
PC adalah pengecaman corak, mengesan dan menggunakan persamaan. PA mengeluarkan butiran yang tidak perlu, dan PG maklumat yang diperlukan. Nanti kita lihat. Okey, bahagian kecil yang telah dileraikan. Apa input yang diperlukan? Input yang diperlukan ialah panjang dan lebar. Seperti di sini, kita akan mencari corak yang sama. Masalah yang kecil yang kedua, kira perimeter padang bola. Input yang diperlukan ialah panjang dan lebar. Kedua-duanya mempunyai corak yang sama, iaitu input panjang dan lebar. Seterusnya, teknik peniskalaan. Setelah corak-corak dicamkan, corak-corak ini diteliti untuk meninggalkan aspek-aspek yang kurang penting dan memberikan penekanan terhadap aspek-aspek yang penting yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Pemboleh ubah, variable, merupakan jenis corak yang telah dicamkan, manakala panjang dan lebar merupakan aspek penting yang perlu diberi penekanan. Luas padang bola sama dengan panjang kali lebar, dan perimeter padang bola panjang tambah lebar kali 2. Ini adalah formula yang dihasilkan daripada teknik peniskalaan. Fasa reka bentuk atau cara. Fasa yang ketiga, teknik pengiklakan digunakan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada leraian dan peniskalaan masalah yang dilakukan. Algoritma yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah mengira luas dan perimeter padang bola boleh ditentukan. Algoritma komputer biasanya terdapat dalam bentuk sudut atau carta alih. Ini adalah bentuk sudut. Dia bermula dengan mula, masukkan panjang dan lebar, kira. Ini untuk atas, ni untuk input dia, ini adalah proses, dan ini adalah output dia. Paparkan luas padang bola, perimeter padang bola. Ini adalah carta alih, bagaimana workflow untuk program kita. Mula, masukkan panjang dan lebar, kira luas sama dengan panjang kali lebar, kira perimeter, ini adalah prosesnya, sama dengan panjang tambah lebar kali 2, dan ini adalah outputnya, papar luas padang bola, papar perimeter padang bola, dan tamat. Seterusnya kita masuk fasa pengekodan. Memilih bahasa pengaturcaraan, misalnya Python, atau perisian pengaturcaraan yang lain, misalnya PyScripter dan IDLE. Kita juga boleh gunakan bahasa pengaturcaraan yang sesuai dengan program kita. Mengekod aturcara berdasarkan sudut kod dan carta alih. Ini yang kita akan lakukan pada fasa pengekodan. Kita mula dengan teknik yang pertama, teknik leraian. Masalah yang besar kita leraikan kepada masalah yang kecil, bahagian-bahagian yang kecil. Bahagian kecil yang pertama, masalah besar adalah untuk menulis kod bagi input, proses dan output. Bahagian yang kecil yang pertama, pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar. Pengisytiharan ini adalah identify, variable kita. Bahagian yang kecil yang kedua adalah menulis kod input. Bahagian kecil yang ketiga, menulis kod proses. Apa kod yang kita gunakan untuk memproses aturcara kita. Dan keempat adalah menulis kod output. Kita kena tulis kod output kita di bahagian fasa pengekodan. Ada 4 bahagian yang kita perlu ambil kira di sini. Seterusnya kita akan gunakan teknik pengecaman corak pada fasa pengekodan. Teknik pengecaman corak memberikan penekanan kepada pemboleh ubah bagi input, iaitu panjang dan lebar, kerana kedua-duanya menunjukkan corak yang sama. Persamaan pemboleh ubah panjang dan lebar. Perbezaan dia adalah formula, nilai luas dan perimeter padang bola. A adalah nilai untuk formula bagi luas, dan B adalah formula bagi perimeter, panjang tambah lebar kali dengan 2. Seterusnya dalam fasa pengekodan kita juga menggunakan teknik peniskalaan. Aspek-aspek yang penting bagi setiap bahagian masalah kecil adalah berlainan. Contohnya penggunaan pemboleh ubah yang betul, kod arahan input, formula yang digunakan, dan kod arahan output perlu diambil kira semasa penulisan kod arahan. Ini adalah contoh kod yang telah ditulis. Input, dia telah membahagikan. Ini adalah input, panjang formula untuk input, ini adalah formula untuk proses, dan di bawah ini adalah formula untuk output. Tamat bagi asas sains komputer tingkatan 3 bab 1 bahagian yang pertama. Kita berjumpa lagi di bahagian yang kedua, konsep pemikiran komputasional, pada video yang akan datang.
Sila like, share dan subscribe kepada channel ini jika video ini memberi manfaat kepada anda. Sekian, terima kasih.